Masuk lah. Kena block kot. Tak. Tak ada. Ha. Ha. Macam mana kira? Allah. Okey. Boleh. Buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambung kitab Muniyatul Musalli, muka surat 102, Rumi, bawah sekali. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang dan barang siapa. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya. Tak terima. Suruh apa ni? Tengok daripada atas kejap. Cerita apa tiba-tiba ni. Dan demikian lagi, undur dia. Dan demikian lagi, wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli. Ni suruh anak isteri bawah tanggungan kita. Untuk solat. Untuk solat. Suruh anak isteri di bawah tanggungan kita untuk solat. Dan kita keraskan dan kita keraskan atas ahli dan anak kita. Sungguh-sungguhlah, jangan buat lebih kurang aja. Suruh keras, marah sungguh. Okey. Dan orang di bawah kita, hukum kita pada mendirikan sembahyang dan hukum dia kalau dia tak buat sembahyang, anak isteri ni, jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Jangan bagi dia buat lebih kurang, tinggal sembahyang, tak apalah, jangan gitu. Dan orang yang tiada mendengar dan tiada mengikut, kalau tak dengar tak ikut juga. Maka hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu. Sangat-sangat marah. Marahlah dia dengan sangat-sangat marah sungguh. Dan benci kan, kena benci. Seperti kita marahkan mereka itu jika ia membinasakan harta kita, seolah-olah marahnya tu seolah kalau dia rosakkan harta kita kan kita marah. Macam itulah juga marah kalau anak isteri tak semayang, suruh pun tak semayang juga, marah macam tu. Okey. Lebih lagi pula kita engkar akan mereka itu kerana Allah, bukan marah. Apa marah kerana Allah? Allah suruh semayang, dia tak semayang, jadi kita marah kerana Allah lah. Maka jika tiada kita kerjakan ini demikian itu, kalaulah kita tak marah, kita suruh semayang. Bila anak isteri tak semayang,
atau orang di bawah kita tak semayang, yang di bawah kita ni, maka marah kita. Tiba-tiba kita tak marah, maka adalah kita yang tak marah tadi jumlah termasuk daripada orang yang memudahkan agama. Kita kalau macam tu lah punya gaya, walaupun dia dah suruh, dan bila orang tak semayang, dia pun okey, tak semayang tak apa. Macam tu je. Dia seolah orang yang memudah-mudahkan agama. Dan memudahkan tuntutan Allah dan suruhannya. Dan dia memudah-mudahkan. Allah suruh, alah, tak apa. Dia memudahkan. Kita cerita pasal tu lah sekarang ni. Dan barang siapa, ni masuk marah ni. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya, dan tiada memberi bekas suruhnya, maka seksa akan dia. Kalau tak terima, suruh tak nak terima. Tak nak terima suruhan tu. Sedangkan suruh semayang tu. Dan dia ada kuasa atas orang yang disuruh. Dan tidak memberi bekas suruhnya. Suruh-suruh pun tak dengar juga. Tak nak buat juga. Maka seksa akan dia. Seksa tu masuk pukul lah. Buat sesuatu yang menyakitkan. Seksa. Kena seksa. Kalau anak-anak semayang, suruh semayang kan, rotan. Kena rotan. Umur 10 tahun. Murus sabiya bis-salah idza balagha 7 sinin. Suruh semayang umur 7, Nabi kata. Wa idza balagha 10 sinin, umur 10, fadribu 'alaiha. Pukullah kalau tak semayang juga anak. Nak pukul pula seksa, itu maksud seksa. Seksa tu maksud bukan seksa ikat dekat pokok yang ada kerengga. Tu orang dulu buat nakal sikit, silat nampak pokok kerengga tu nak ikat. Itu seksa. Tak boleh begitu. Tak boleh. Yang maksud seksa ni pukul, rotan ataupun pukul. Pukul pula haram pukul muka dan kemaluan. Kalau nak pukul. Pukul tempat yang banyak isi. Tapak kaki ke, punggung ke, tempat banyak isi kan. Muka kemaluan haram. Walaupun Nabi dah suruh pukul tak semayang. Memang salah dia. Nak pukul. Pukul pun ada syarat. Nah, pukul tu dengan niat untuk mendidik. Bukan pukul tu dengan niat lain lah. Dengan niat untuk mendidik. Kalau boleh pukul dengan tangan. Jangan pukul dengan rotan. Cuma tak salah. Cuma kalau boleh pukul dengan tangan. Sebab apa? Setengah ulama' tak setuju kalau pukul dengan rotan. Rotan ke, hanger, paik getah tu, kayu, beluti. Tak digalakkan pukul gitu. Malah setengah ulama' tak bagi. Tak bagi pukul. Sebab apa dia tak bagi? Sebab pertama, pukul tu tak boleh sakit. Tak boleh bersangatan sakit. Tujuan pukul tu nak bagi rasa sakit. Tapi bukan bersangatan sakit. Dia lain. Sakit tu, budak, kadar kesakitan, alah tak berapa sakit pun bagi dia sakit lebih lah. Budak kan. Dan kalau nak pukul, tak boleh sakit sangat. Dah lah budak tu, kalau pukul tak kuat sangat pun dah sangat sakit lah. Jadi kena pukul tu sekadar pedih-pedih aja. Itu tujuan masa pukul tu. Bukan pukul nak cedera kan. Bukan. Pukul tu kerana nak bagi dia rasa pedih. Tu aja. Kalau pukul bersangatan sakit, dosa. Bersangatan sakit tu bukan pada kita, pada dia. Pada kita mungkin sakit biasa. Bagi dia bersangatan dah. Maka dosa pukul. Tak boleh pukul gitu. Jadi, oleh kerana nak pukul kena biar rasa pedih-pedih, sakit sikit-sikit, bukan sakit bersangatan, sebab tak semayang tadi, maka kalau pukul dengan alat, kayu, beluti, pukul dengan hanger, pukul dengan rotan, kita ni, yang pemukul ni tak dapat kontrol kekuatan. Tak dapat kontrol. Tapi kalau pukul dengan tangan dapat kontrol. Sebab tangan kita kulit. Badan dia pun kulit. Kulit dengan kulit, kalau kita rasa sakit, itulah yang dia rasa juga. Betul tak? Betul. Kan dua-dua sakit. Sini sakit juga. Bukan rasa kan, rasa dua-dua. Sama je. Kalau kita rasa pedih, dia rasa pedih. Dan letak pula umur dia yang baru 10-11 tahun, tambah lagi lah sebab dia baru budak. Jadi kalau kita rasa, weh pedih ni, dia double pedih. Jadi bila kita pukul dengan tangan, bila kita pukul dengan tapak tangan, dengan belakang tak boleh. Sebab dia tulang. Tak rasa sangat. Belakang ni. Ni. Dia orang panggil apa ni? Ni apa? Backhand tak? Dia panggil apa? Orang sini panggil apa? Melayu. Ni apa? Ni menampar. Ni? Bukan. Melayu lah. Ni. Khilaf kan? Bukan kak? Nipah dia panggil. Ni nipah apa ni?
Kau ni menampar. Ni nipah dia panggil. Kalau kau ni tak boleh sebab ada tulang. Jadi sakit dia. Kita kata aduh sakit. Dia tu mungkin 8 kali sakit. Sebab tulang. Tapi kalau ni sama je. Kalau kita pukul je ni kan. Dua-dua sakit tau. Jadi bila kita pump, sakitnya aku. Maknanya lepas ni nak pukul kita tahu slow sikit. Sebab tu setengah ulama tak bagi pukul dengan kekuatan. Sebab pukul tak dapat rasa sakit dia macam mana. Kalau bersangatan sakit, elok-elok budak tu boleh dididik, jadi tak boleh didik. Sebab dia jadi keras. Keras pedang ya, dia jadi keras. Sebab kita yang salah pukul kuat. Tak boleh pukul kuat. Ini bukan nak hudud anak. Nak didik. Kan? Yang sebut minggu lepas tu kan. Hudud pun masa nak sebat tu tak boleh jatuh buku, kepit ni, tak boleh jatuh. Ini kan anak. Takkan gini. Jadi kekuatan dia bukan nak mencederakan, bukan. Semata-mata nak didik bagi tahu dia benda ni penting, pedih. Jadi macam mana kita nak tahu kadar kepedihan tu? Kadang-kadang budak berlakon pandai. Aduh dah macam ni baru dah aduh. Jadi tak tahu yang mana. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita pukul diri sendiri. Macam nak pukul diri sendiri? Kita pukul pakai tangan. Macam pukul diri sendiri, kita rasa. Jadi kita boleh turunkan. Jadi taklah budak tu lebam. Jadi pukul. Nabi suruh pukul. Bukan pukul kerana marah. Ketika marah, stop, tak boleh pukul. Nak pukul ni, tiba-tiba datang marah. Stop, tak boleh pukul. Dah tak boleh pukul. Kemudian hilang marah, baru pukul. Kalau dia dah semayang dah, tak apalah. Nasib baik, ayah marah tadi. Kena bagi tahu gitu. Kalau ayah tak marah tadi, kena dah. Dia terbalik. Kita terbalik, kita kata. Ni aku marah ni. Ayah marah tu ayah pukul. Kita terbalik. Sedangkan dalam masalah semayang, tak boleh gitu. Dalam masalah dia tak semayang umur 10 ke atas. Nasib baik ayah marah tadi. Betul ayah tak pukul. Kalau ayah tak marah, ayah pukul. Terbalik lah kita. Kita, aku suruh-suruh tak dengar. Marah ni. Sebab ayah marah lah ayah pukul. Terbalik. Sedangkan Nabi suruh pukul ketika tak marah. Ketika marah tak boleh pukul. Kita terbalik. Kita memang buat kerja terbalik. Sebab tu anak pukul pun dia tak jadi apa. Dia kerah juga. Makin jahat, makin nakal. Kita tak ikut cara. Bila marah datang, stop. Tak boleh pukul. Tunggu marah tu reda. Anak tengok, ayah tengah marah tu. Nasib baik ayah marah. Gitu patutnya. Kalau ayah tak marah, kita kena lah ni. Sebab tak semayang. Nasib baik ayah tak marah. Nasib baik ayah marah. Sebelum ayah tak marah, baik kita semayang cepat-cepat. Nampak? Terbalik lah kita. Ada tak orang buat gitu? Ada tak cakap kat anak gitu? Siap. Kalau ayah tak marah, ayah pukul. Siap. Apa? Pening benda. Jangan sampai ayah tak marah. Apa ni? Kalau nak biar ayah marah, baru tak pukul. Baru dia tahu, pukul-pukul ni bukan ayah aku tak sayang aku. Agama suruh. Tapi kita, gitulah. Itulah jadi semakin generasi yang tak dengar cakap orang tua. Yang generasi yang ingat sembahyang ni boleh tinggal macam tu. Sebab tu sampai ketua tak sembahyang. Sampai umur 40-50 tak sembahyang. Sebab salah mak bapak juga. Tanggunglah. Dia kata tak apalah, tanggunglah nanti. Nak tanggung bila? Bila dia dakwa nanti. Dia dakwa di akhirat. Ayah aku tak ajar aku, tak didik aku masa kecil. Sekarang bolehlah nak cakap apa? Anak aku suka hati aku. Nanti. Masa tu tak guna dah. Anak tu akan dakwa ayah dia. Itu yang diceritakan, diriwayatkan. Nabi cerita. Anak akan mendakwa ayah dia sebab ayah dia dah selangkah lagi nak masuk syurga. Ni dah. Anak dia pegang kat bawah. Bawah tu nak pegang. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, engkau ambil lah hak kami atas orang tua ni. Maksud orang tua lah. Sebab masuk syurga baru jadi umur 33 kan. Perempuan jadi 17 melangkah masuk syurga. Lelaki 33. Masa tu tua lah. Nak langkah ni. Sekejap. Lepas cantik. Lepas ni jadi muda aku. Sikit lagi satu langkah lagi. Ada tangan pegang kat bawah kaki. Apa hal pula? Ni anak aku pula ni. Ni isteri aku. Ya Allah. Ambil hak kami atas dunia yang dia tak bagi. Hak tu lah. Hak mengajar. Hak apa semua. Hak didik. Mendidik. Masa tu. Tengok iman kita lah. Kalau kita percaya kita risau sekarang. Kalau tak percaya. Confirm syurga. Aku ahli syurga. Yang dengar-dengar tu kafir tu kita. Dia rasa gitu lah. Rasa ahli syurga. Itu. Kita sedapkan diri hati sendiri. Jadi rotan pula tak boleh marah. Tak boleh marah. Kalau marah stop dan cakap kat anak, ayah tak boleh pukul sebab ayah marah. Jadi anak kalau tengok ayah marah, dia akan rasa bersyukur. Bersyukur ayah marah. Kalau ayah tak marah, silap-silap, ayah tak akan pukul dia. Patutnya begitu. Itu yang Nabi ajar. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, tiba-tiba
ini termasuklah orang yang bawah kita. Bila sebut orang yang bawah kita, maksudnya kita jangan fikir anak isteri aja. Orang bawah kita dah bahas dah sebelum ni. Apa maksud orang bawah? Orang di bawah arahan kita. Kalau kita ada pejabat, kita ada 1,000 orang staff, 1,000 orang tu bawah kita lah. Jadi kita nak pesan pasal semayang dia kalau dia tak semayang. Kalau kita ada restoran, yang dalam kedai tu kita tanggungjawab. Kalau ada maksiat ke, budak datang buat maksiat, lelaki perempuan apa, kita tanggung sekali. Kita tak boleh kata dia datang makan, dia dah buat maksiat, apa buat? Tak ada kena-mena dengan aku, tak boleh. Kita berkuasa. Kalau dia buat dekat luar, tak apa. Buat kat luar. Bukan tempat yang kita berkuasa. Jadi macam tu lah juga. Kalau dia kata, okey, sekarang ni, kita berkuasa atas siapa? Kita akan tanggung. Berkaitan dengan suruh atau tak suruh dia sembahyang. Tanggung. Tanggung dosa kita jika kita buat tak peduli. Sampai ke kerajaan pun kan dosa kita dah bincang sebelum ni. Tengok dia kata. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takutkan dia. Dah pukul dah kalau anak. Kalau bukan anak, kalau macam pekerja-pekerja ke, dah sihat dah nasihat dah. Takutkan buat akta dah. Tetap juga tiada memberi faedah. Tak takut juga. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Apa? Dia jauh. Tak semayang. Duk jauh. Tak semayang. Tu. Kita suruh jauh daripada kita. Dan halau akan dia daripada kita. Halau. Walaupun anak nanti ni. Walaupun anak sekalipun. Halau. Okay? Yang ni kira masuk halau ni anak dah yang dah besar lah. Takkan anak kecil umur 10 tahun nak halau kan. Maksud dah besar yang dah boleh ni. Dah jangan duduk rumah ni. Halau. Halau tu bukan putus saudara. Tak nak duduk dekat. Kalau duduk satu rumah, mana duduk dekat juga. Duduk. Kan dah boleh cari duit sendiri kan. Lagi? Keluar. Halau. Sebab kalau kita sebut halau dalam kitab kita, seolah-olah macam halau putus saudara kan. Bukan. Halau tu maksud jauhkan diri. Tak nak duduk dekat lah. Abang Along dah besar kan. Sekarang ni pun dah kerja Grab kan. Dah kerja Panda kan. Dah boleh cari duit sendiri. Lagi dah duduk kat luar. Tak nak duduk rumah ni sebab Along tak semayang. Dah nak suruh pun tak boleh pukul. Dah besar. Dia pun dah besar pada bapak dia dah. Tak boleh dah. Cakaplah sebab tu. Jangan cakap pergi keluar. Jangan putus silaturahim. Cuma cakap semayang tak boleh duduk satu rumah. Tak boleh. Itu maksud dia. Takut salah faham masuk halau tu. Kalau kita halau, kau pergi. Lepas tu tak balik-balik dah. Itu putus silaturahim. Bukan. Halau tu maksud menjarakkan diri. Suruh. Jangan duduk dekat. Jangan duduk satu bumbung. Maka bahawasanya syaitan tiada. Maka bahawasanya ia syaitan. Ambil. Makna tu setan tu. Maksud setan tu bukan setan betul. Perangai setan. Dia tak baca tengok Syekh Daud kata. Apa-apa hal kalau tak berhati, dakwalah dia kat Padang Mahsyar ni. Apa kata orang setan ni? Dakwalah dia. Kita baca je kitab dia. Bahawa ia setan. Maksud setan tu perangai setan. Kita mana boleh jadi setan? Tak boleh. Setan tetap setan. Cuma dalam surah An-Nas kan ada. Minal jin natiwan nas kan. Setan daripada golongan jin dan manusia. Setan original golongan jin. Manusia ni dia tak jadi setan. Tapi perangai macam setan. Macam setan. Kadang-kadang lagi teruk pada setan jin tu. Ada. Memang ada. Jadi tu dia kata, maka itu setan lah tu. Bahasa ia setan. Tiada kebajikan daripadanya. Tak guna, tak guna scaping. Tak guna langsung. Tak ada. Kau duduk dengan dia, tak dapat untung apa. Tu, dia kata. Okay? Dan tiada berkat beserta kita dengan mereka itu. Duduk dekat tu, tak ada berkat. Tak ada berkat. Maksud tak berkat tu, berkat ni kadang-kadang kita duduk dengan orang ni, adalah dapat tempias-tempias berkat dia. Kan kita nak ambil berkat tu kan. Ni tak ada berkat. Orang Cina kata suai duduk kan ni. Suai. Elok-elok kita duduk, elok-elok baik-baik, duduk dekat dengan orang macam ni, jadi kita jadi tak baik sekali. Seumpama tak ada berkat orang macam ni. Teruk tu. Kasar. Cuma kalau kita niat untuk dakwah dengan dia, tu lain. Kena duduk dekat dia, takkan dakwah jauh-jauh. Kau duduk jauh. Nanti tanah runtuh kena aku sekali. Kau duduk jauh. Nanti kan kena peti aku sekali. Duduk jauh. Aku nak tahu nasihat sikit, mari semayang lah. Gitu. Taklah duduk dekat dia. Tapi niat dia bukan nak berkasih sayang. Bukan niatnya nak dakwah dia. Itu tak apa. Yang ni dah. Haram kita berkasih. Tak boleh berkasih sayang. Maksudnya, apa khabar? Baik ke? Allah, lama tak jumpa. Tak boleh. Kecuali tadilah. Kecuali niat nak dakwah. Dengan kita puji-puji, terselit. Mari ya, surah. Adalah kan? Kita ni pun dah
Aku kenalmu daripada rambut hitam. Sekarang janggut pun dah putih. Macam tu lah. Jom mari. Berapa hari lagi nak hidup. Tapi sebelum tu kita berkasih sayang lah. Nak tarik hati dia. Tu tak apa. Jadi berkasih sayang. Dia tak semayang. Okey je. Tak semayang tu dia punya pasal. Itu kubur dia. Kubur kita jaga. Jadi kita kawan semua orang. Tak boleh. Kan ada kan? Kawan semua orang. Apa? Berkawan biar 1000. Berkasih biar 1. Bukan? Apa? Maksudnya, tak ingat dah istilah dia. Maksud berkawan biar ramai. Aku kawan belaka. Semua aku kawan. Tak boleh tu. Tak boleh. Kawan dengan maksud, kawan, baik ke jahat pun aku kawan. Perompak pun aku kawan. Tak boleh. Tapi, aku kawan dengan perompak sebab nak tarik dia. Itu tak apa. Itu lain. Itu dakwah. Ini kawan redha. Dia macam redha. Dia mencuri, dia merompak, dia punya pasal. Aku kawan dengan semua orang. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Nah, jadi kalau nak kawan juga dengan orang-orang semua orang, satu niat. Nak tarik dia. Ini punyalah kawan lama. Tak pernah tarik dia pun. Buat benda baik apa-apalah. Yang dia jahat, yang dia tak semayang. Kalau dalam bab kita tak semayang. Kita kawan 40 tahun. Dia memang tak semayang. Dan kita tak pernah pun tarik dia untuk semayang. Dosa tu kita duduk dekat dengan dia. Kita amal ma'ruf nahi munkar tak ada. Haram berkasih. Dan bersekedudukan serta mereka. Duduk satu rumah tak boleh. Duduk satu rumah tak boleh. Bersekedudukan tu masuk satu rumah, satu bilik, tak boleh. Maka wajib kita berseteru. Tak puas hati lagi, ingat dah habis dah. Wajib kita berseteru. Jadikan dia musuh. Dan akan dia memutuskan daripada berkenal-kenalan dengan dia. Tak payah ada kenalan dengan dia. Maksud putus. Sebab apa? Kalau aku baik dengan dia pun, aku bukannya reti nak dakwah dia. Tak berani. Tak ada apa-apa pun. Jadi, terus, putus. Kerana ia melawan hukum Allah dan Rasul. Kerana ia lawan Allah dan Rasul. Seperti firman Allah. Tapi biasanya orang baik dengan niat untuk ajak dia kan. Cuma ajak ke? Soalannya ajak ke? Tujuan aku nak ajak dia baik. Tapi ajak ke? Kalau ajak, berapa kali ajak? Seperti firman Allah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Dan tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah. Dan kalaulah orang tu dia percaya, satu-satu golongan tu dia percaya dengan Allah. Dan percaya mereka itu hari kemudian, percaya hari akhirat. Dan orang ni, kau tak akan jumpa orang yang percaya pada Allah, orang yang percaya pada hari akhirat, kemudian berkasih-kasih mereka itu. Dia boleh buat baik dengan orang yang menyalahi akan Allah dan Rasulnya. Tak ikut Allah dan Rasul. Dan jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka itu, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, keluarga mereka itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Tak kau jumpa orang yang percaya pada Allah dan Rasul yang akan berkasih sayang dengan orang yang tolak Allah dan Rasul. Khususnya bab ni, bab semayang. Walaupun ibu bapa mereka tu abna'ahum au ikhwanahum, ataupun saudara mara, ataupun anak-anak, maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan Rasul. Dia kata dia percaya Allah dan Rasul, tapi dia pergi baik dengan orang tu, kenapa? Bukan niat dakwah. Baik maksudnya okey. Sebab apa? Kadang-kadang kalau niat dakwah ni, dia tak semestinya niat pakai mulut, niat pakai perbuatan pun. Ya juga kan. Kadang-kadang kita baik dengan dia, dia tengok, kita pun nak pergi surah sekejap. Itu dakwah lah tu. Ini tidak. Dia tak berniat untuk dakwah pun orang tu. Bila dia berkawan dengan orang tu, sebenarnya orang tu makin sesat dengan sebab kita berkawan dengan dia. Contoh ustaz. Ustaz ambil ustaz lah. Imam ke ustaz. Dia berkawan dengan seorang. Yang berkasih sayang lah berkawan dengan seorang. Seorang ni tak semayang. Dan dia bukan niat nak dakwah. Yang dia berkawan tadi. Tak nak masuk. Sebab mungkin dia pernah kena marah sekali kot dulu. Kau nak kawan dengan aku, kau jangan cakap pasal ni. Contoh lah kot. Okay. Jadi dia masih lagi berkawan. Dan dia bukan niat nak dakwah pun. Orang yang tak semayang ni, dia akan rasa lebih, macam mana? Dia akan rasa, aku tak semayang pun kau tengok, ustaz kawan dengan aku. Aku tak semayang pun, imam
Jadi maknanya okey tak semayang tu. Dalam dalam hati dia akan ada rasa gitu. Maka dia tak semayang sampai tua. Tapi kalau kita ni, yang kawan dengan niat nak dakwah, kita sentiasa cakap lah kan. Ajak gitu. Saja. Dia ajak minum, keluar pakai jubah. Saja je. Keluar pakai kain, pakai baju Melayu, pakai kepiah. Sebab apa? Sekejap lagi sejam lagi, nak duduk kedai kopi. Lagi sejam lagi nak masuk waktu. Kita nak dakwah dia tu tak apa. Ini tidak. Kita tak pernah sebut pun pasal semayang, tapi kita kawal dengan dia. Dengan kita kawal dengan dia, dia bertambah sesat. Sebab dia rasa okey. Okey. Alah macam dulu lah. Kalau tengok kedai, tak tahu ni kedai boleh makan tak? Oh ada, orang pakai tudung ada, pakai... kita masuk sebab dia tengok orang Melayu ada dalam kedai tu. Seolah-olah macam tu. Mana boleh, kadang dia tengok. Macam tu juga. Aku berkawan dengan orang yang agama. Dan aku tak sembahyang, dia tahu. Dan dia tak pernah cakap apa pun. Tak ada cakap apa pun. Dia tahu. Dan dia masih lagi berkawan dengan aku. Maknanya tak sembahyang ni sebenarnya okey je. Kalau tak okey, takkan dia kawan. Gitu. Kalaulah kita dakwah dia akan kata sebenarnya tak okey. Dia kawan tapi sebab tu dia sikit-sikit membebel. Tak ada membel tu pekat telinga je lah. Macam tu lah kot. Jadi kalau kita dakwah dia akan rasa dia tu salah. Dia ni kawan dengan aku, bagus dia. Tapi sekali-sekala perik telinga kena dengan dia. Dan maknanya yang aku buat ni memang salah. Maka dia boleh nanti tua sikit ke, dia akan kembali balik. Tapi kalau kita tak pernah cerita, dia rasa apa dia buat tu okey. Saya ada kenal 2-3 orang. Saya ada kenal. Dia apa? Jenis orang yang apa? Kalau macam ada kena kahwin yang dia main apa? Yang apa dia pakai? Itulah yang duk pegang tu buat lagu tu lah. DJ yang tu lah. Kita berkawan dengan dia. Jadi kita berkawan dengan dia. Dan bila berkawan, bila kita sebut tu dia agak tak berapa minat. Jadi kita tak apalah. Tak mau cakap lah. Kita berkawan semua orang. Sampai ke tua. Sampai ke tua tak sembahyang. Pernah sebab dia dia buat kerja benda tu. Jadi bila nak buat program dekat masjid, surau, program macam program ustaz datang yang ceramah yang datang yang nak buat besar-besar tu ke, ataupun nak buat program macam hari tu buat lama dah lah raya-raya kan, nak pasang biar ada suasana sikit, buat depan masjid tu kan, dalam masjid tepi masjid tu kat tu ada sate, ada lemang kan, ada suasana. Dia lah apa lagi dia kawan, panggil lah dia untuk tengok semayang. Dia tak semayang sampai ke sudah semayang Zuhur dengan Asar. Pukul 10-12 dia dah start. Lepas tu time tu dia turun kan lah jangan bising sangat. Sampai waktu azan stop terus. Dia duduk di situ tak bangun-bangun. Habis semayang, kita duduk kawan dengan dia, tengok dia tak bergerak tu sampai asar. Terasa baca balik kitab, terasa salah aku ni sebab kawan dengan dia. Sehingga kan depan mata tu semayang tu, yang jadi imam tu kawan dia. Kawan baik dia 20 tahun 30 tahun tu. Dan benda tu boleh depan mata, ambil wuduk semayang, walaupun macam pura-pura semayang pun malu-malu Allah pun semayang juga, tapi tak semayang. Sebab apa? Aku berkawan dengan dia lama dah, 20-30 tahun. Dia tak tegur, tak ada apa pun. 20-30 tak tegur apa pun. Maknanya start semayang ni okey, walaupun aku berada di dalam masjid. Tak semayang juga. Musafir sekali sama-sama. Musafir nak pergi jauh lah, nak pergi Lumut, nak pergi jauh, boleh jamak pasar, berhenti untuk semayang, duduk luar seorang-seorang, duduk dekat masjid. Lepas tu ada gate kat luar tempat duduk situ, duduk jom masuk sekali. Tak apa, duduk sampai ke sudah. Habis masuk kereta, pergi sekali lagi. Banyak kali jadi macam tu. Bila kita kata kejap aku nak berhenti masjid semayang, okey, berhenti pergi semayang, pergi kedai minum. Kalau lah begitu berkawan dengan dia, baik berkawan dengan dia, setahun, 2 tahun, 10 tahun, apa rasa dia? Dia rasa tak semayang tu okey je tak semayang. Sebab yang aku berkawan ni ustaz, imam dan sebagainya, orang-orang agama lah. Jadi bila tu tak ada apa pun okey je. Jadi maknanya salah siapa? Memang salah dia, kita tak nafi. Kita salah juga kawan dengan dia. Dia seolah-olah macam normal aja. Kalau lah benda ni betul-betul, ini bukan sebab mulut, ni hati dia rasa. Kalau lah benda ni betul-betul penting, betul-betul kena semayang, takkanlah dia boleh duduk diam berkawan dengan aku. Cuma elok semayang lah, elok. Tapi kalau tak semayang pun okey. Itu hati dia yang cakap. Buktinya kau tengok
Kau tu yang marah-marah aku orang lain tu, kau ada kawan dengan ustaz? Kau kawan ustaz pun tak ada. Aku ada juga kawan. Kau semayang, tak ada kawan ustaz. Dia faham tak? Dia punya tu. Tak macam mana? Sebab tu tak boleh. Kita baca sekali macam kerah tak? Tak boleh duduk satu bumbung. Tak boleh berkasih sayang. Jangan. Kau duduk jauh-jauh. Jangan duduk kat aku. Kalau dekat meja, dia datang duduk, kita bangun lagi balik. Tak nak balik. Kasar. Macam melampau. Rasa melampau. Tapi kalau fikir balik, dengan sebab kita okey je, dia lagi jadi teruk. Jadi kita ada saham. Saham normalisasi. Menormalkan perkara itu. Sedangkan dia tak normal. Jadi kalau kita baik dengan niat untuk dakwah, kita akan sentiasa seminggu sekali ke. Akan cakap. Jadi dia tahu benda tu salah, cuma dia tetap tak nak buat juga. Sekarang dia kena tahu ianya salah. Dengan kita tak tegur apa-apa, kita berkawan macam biasa. Malah kadang-kadang nak pinjam duit, kita bagi baiknya kita dengan dia. Menyebabkan dia rasa tak apa, tak semayang pun tak apa. Okey aja. Tanpa dia sedari tu. Jadi kalau kita buat macam ni, dia akan rasa, mula-mula marah. Mula-mula tak mahu kawan, sudah macam tak ada kawan lain. Bukan kawan tu putus silaturahim. Cuma duduk jauh je. Duduk jauh. Macam COVID tu kan. COVID 1 meter. Duduk 2 meter. Sebab tak semayang lagi teruk pada COVID. 2 meter. Mu tak semayang. Dan lama orang macam menyampah. Okey. Nanti lagi 10-20 tahun, dia tak rasa pun benda tu melampau. Tak rasa. Masa tu memang rasa. Tapi kalau kita biar duduk dekat, peluk apa semua gitu gini, boleh musafir, berjalan sekali apa semua, kita sebenarnya merosakkan dia lagi. Sebab tu lah, nampak macam keras, memang tak keras. Jikalau mereka itu yang terlebih hampir daripada segala keluarganya, walaupun orang dekat dengan kita, walaupun anak-anak pun sekali pun. Walaupun anak-anak. Cuma nak juga kena niat lah untuk dakwah, untuk tarik dia. Dan bila niat untuk tarik dia jadi baik balik, bolehlah baik berkasih sayang, bolehlah. Tapi lakukanlah. Jangan kata tak apa, tujuan nak dakwah dia, nak tarik balik. Okey, dakwah lah. Dah nampak dah 3 bulan tak dakwah lagi tu. Dakwah lah. Itu alasan. Dakwah. Bila dakwah, teruk kita kena. Sebab kita nak dakwah, dia tak nak dengar, tak nak ikut kan. Jadi kan dia jadi panah. Baik, panah. Sebab tujuan rapat dengan dia untuk dakwah dia. Hati-hati Pak ni. Dan sehingga barang yang dimaafkan bagi orang awam. Habis dah bab tu. Okey, habis dah bab tu. Sambung bab lain pula. Fasal lain pula. Lebih kurang sama tapi bab lain. Dan sehingga barang yang dimaafkan bagi orang awam. Bagi orang awam yang lalai, yang tenggelam di dalam lalainya. Lalai ni maksud lupa. Manakala luput akan dia semayang. Tahu-tahu dah habis waktu semayang. Maka hendaklah dia qada bersegera. Kena qada dengan segera. Kemudian taubat ia dan kembali kepada dan taubat ia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu. Lalai tak semayang, bila dah sedar wajib qada segera dan bertaubat dan dengan niat tak nak kembali balik, tak nak buat balik perangai lama, iaitu perangai tinggalkan semayang tadi dengan lalai. Dan taubat, kena taubat. Adapun yang mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali. Yang mensia-siakan dia ni, dia yang tak nak semayang dan dia tinggal dengan sengaja. Yang tadi bukan tak nak, lalai, lupa. Yang ni yang mensia-siakan dia, iaitu yang meninggalkan solat dengan sengaja. Maka tiada jalan sekali, tak ada harapan. Maka betapa dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang daripada waktu yang lain. Kalaulah dia tinggal dengan sengaja, habis orang ni. Maksudnya habislah berdosa. Tapi kalau dia lalai dengan maksud lupa, tak apa. Nanti dia sebut bab lupa tidur tu. Jadi kalau katalah mensia-siakan, maka tiada jalan sama sekali. Tak boleh buat apa dah, teruk dah orang ni. Kalau penyakit tu dah tahap 4 dah. Maka betapa dan jikalau ada ia keluarkan daripada sembahyang, kalau macam ni tak apa dia kata, daripada waktu yang lain, daripada ketidurannya, tertidur, itu tak apa. Tak apa dengan maksud tak berdosa, tapi qada kena qada. Dosa yang amat besar kalau bukan sebab tidur. Kalau bukan sebab tidur, bukan sebab lupa, dosa tu amat besar. Dan ada ia segera mengqada akan dia sekalipun. Walaupun dia qada dengan segera, tetap dosa besar. Contoh
Okey, lagi 10 minit nak habis waktu. Dia pun biar je, sengaja tak nak sembahyang. Habis waktu, dah habis waktu dah. Dia pun sembahyang lah, qada. Okey, walaupun dia qada dengan segera tu, tapi waktu dah habis lah. Dan dia tinggal tu dengan sengaja, berdosa juga. Itu yang orang salah faham. Dia ingat bila tinggal sembahyang berdosa. Bila qada settle, tak settle. Ingat settle. Qada tu wajib. Tapi bila tinggal sembahyang berdosa. Dan qada tu wajib. Setelah qada tak selesai. Kami apa hendak tak selesai. Sebab apa? Berdosa. Dosa apa dah qada? Iyalah dah qada, hilanglah hutang. Tak hutang dah lah. Tapi dosa tetap dosa tinggal sembahyang. Yang tak berdosa adalah yang tinggal tak sengaja, tertidur tak sengaja tadi, terlupa. Itu tinggal sembahyang tak berdosa. Wah, qada wajib qada. Yang tadi tinggal sembahyang dengan sengaja. Dia qada sekalipun, dah ganti sekalipun, dosa tetap dosa. Habis macam mana nak selesai dosa tu? Taubat lah. Dosa dapat settle dengan taubat. Wajib taubat. Dan tiada diuzurkan membimbang dengan dan tiada uzurkan membimbangkan dengan dunia. Dan lainnya daripada sembahyang melainkan kerana ketiduran atau lupa, maka hanyalah itu aja. Maka tak diuzurkan. Kalau kenapa tak sembahyang? Sebab dunia. Tak boleh. Tak diuzurkan. Kenapa tak sembahyang? Sebab dunia. Sebab apa-apalah. Sebab kerja, sebab kenduri kahwin. Kenduri kahwin tu, time tu, time Zohor, masa tu ramai orang datang tak? Ayah mengantin, kalau tinggal waktu tu, berapa banyak, salam cangkuk pergi lah. Semayang berapa? Ambil wuduk apa? Mau 15 minit. 15 minit tu berapa banyak sampo dapat? Kalau satu sampo RM20, 10-20 ringgit, cuba bayang. Oh, tak boleh. Sampai ke sudah, orang makin ramai. Lah kali tak semayang. Sampai ke asar. Asar barulah qada. Dah qada settle. Tak settle. Ya, qada tu memang wajib settle. Cuma dosa tak selesai. Kena minta ampun. Kena taubat. Nak taubat macam mana? Taubat. Tak. Taubat kena sempurnakan rukun-rukun taubat. Dia kena menyesal sungguh. Kalau tidak, tak nama taubat kalau tak menyesal. Okay. Maka hanyalah, dia kata maksudnya apa? Tidur, lupa, itu je lah yang tak berdosa. Yang lain semua berdosa kalau tinggal. Contoh kalau dia tidur, subuh dia tidur pukul 3 pagi. Dia bangun pukul 9 pagi. Tak berdosa. Kan tak sebenarnya subuh tu, tak berdosa. Habis tu tinggal, tak berdosa. Kita kata, siapa suruh tidur pukul 3? Tak berdosa. Sebab dia tidur belum kewajipan. Dia bangun pukul nak macam mana? Tapi dia niat tak nak bangun subuh. Niat nak bangun, tapi tak bangun. Nak buat macam mana? Tak berdosa. Qada kena qada. Tapi kalau dia tidur, pukul 6 tu bunyi azan dia jaga, dia tidur balik. Masa tu berdosa. Dia jaga. Ni kalau aku tidur balik, hanyut ni. Masa tu dah masuk kewajipan. Dia tidur. Tak apa. Kalau tidur, tak semayang, tak berdosa. Silap. Kejap, bukan macam tu. Masuk tidur tu, ketika tidur tu tak ada kewajipan. Bangun-bangun, kewajipan tu dah habis. Dah habis waktu. Maka baru tak berdosa yang tu. Jadi, bila tidur, bunyi azan ke celak mata? Bunyi azan masuk subuh dah. Okey, kena tengok. Kalau tidur balik, biasanya, keyakinan dia, boleh jaga balik tak? Oh, boleh. Okey, dia tidur. Tak apa, tak berdosa. Walaupun lepas tu tak bangun. Sebab dia yakin boleh bangun balik. Sebab dia kata, aku tidur pukul 6. 6.30 memang jaga. Tiba-tiba, dia tidur pukul 6. Dia dah jaga pukul 6. Dia tidur balik pukul 6. Sedangkan dah subuh. Dalam keadaan dia yakin boleh bangun 6.30. Dan biasanya memang boleh. Tiba-tiba, tak bangun-bangun. Maka tak berdosa. Walaupun tidur dalam waktu. Tapi, kalaulah celak pukul 6, dah subuh ni. Aku ni kalau pejam mata memang hanyut habis ni. Maka dia tidur, berdosa. Walaupun dia bangun 6.30. 6.30 jaga. Oh, bujur jaga. Tetap dia tidur tadi berdosa. Bangun tu bangun sembahyang subuh lah. Pak, hukum dia tak ikut kepala kita. Logiknya kita dah tahu tu, kau tidur balik, siapa suruh tidur? Tidur sekali tak bangun sampai ke sudah, maka berdosa lah. Dia tak kira gitu. Ketika nak tidur pukul 6 tu, apa keyakinan? Ataupun kebiasaan tu macam mana? Memang jaga 6.30. Memang kunci jam 6.30 memang dia bunyi. Memang jaga. Tidur, tak berdosa. Walaupun akhir rupanya anak main jam ke apa ke, tak bunyi, tetap tak berdosa. Wajib qada tapi tak berdosa.
Tapi kalau dia tahu, kalau tidur memang tak boleh yakin bangun-bangun. Kadang-kadang hanyut, kadang-kadang jaga. Tak yakin. Maka tidur tu dah berdosa. Pukul 6. Walaupun dia boleh bangun 6.45. Walaupun dia sempat semayang dalam waktu. Tetap berdosa dia tidur tadi. Okay. Okay. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Ya Allah. Cerita balik tentang pemerintah. Besar. Tadi cerita dah gitu. Buat merintah dah habis. Masuk balik. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Kerajaan lah. Yeah? Bahawa menyuruh dan menanggungkan. Suruh dan tanggungkan akan segala umat yang umum. Rakyat dia lah. Atas mengerjakan sembahyang 5 waktu. Suruh. Dan jemaah dan solat berjemaah dan Jumaat. Dan demikian juga. Ingat kan dah habis lah cerita kerajaan. Ada balik. Dia kata wajib pemerintah untuk sentiasa mengingatkan rakyat untuk sembahyang 5 waktu. Tu. Tapi yang ini tak boleh buat undang-undang. Sebab macam nak cek dalam rumah orang tak? Tak boleh undang-undang. Cuma sentiasa nasihat. Sentiasa nasihat dengan cara iklan kan. Azab-azab tak sembahyang. Macam mana sentiasa dia sebut pemimpin tertinggi sebut bab sembahyang. Kita sedang mengalami inflasi yang teruk. Maka saya nasihatkan, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua rakyat jelata. Supaya jangan tinggal sembahyang 5 waktu. Tu pesan tu. Lepas tu pun pesan yang lain-lain. Jimat ke apa, berjimat cemat lah. Mandu, berhati-hati jalan raya lah yang lain-lain. Pesan sembahyang. Pesan. Cuma tak boleh buat akta, tak boleh buat undang-undang. Payah. Mana boleh masuk rumah orang. Tapi cuma pesan. Cuma supaya bila teringat je pemimpin ni, dia ni selalu pesan sembahyang. Macam tu lah, cukup. Okey, satu. Yang kedua dia kata kat sini, jemaah, berjemaah. Yang ni boleh buat undang-undang. Berjemaah tu solat jemaah lah. Fardu kifayah. Maka sentiasa kena ada jabatan-jabatan ke kementerian ke apa yang sentiasa cek. Ada tak taman-taman, kampung-kampung yang tak ada solat jemaah? Maksud tak ada solat jemaah, surau masjid tak hidup. Masjid jaranglah kot. Surau tak hidup. Kena hidup kan? Tu dia boleh buat. Jika tidak, ada buat keluar samai ke apa. Tu boleh buat. Itu solat berjemaah. Dan Jumaat. Jumaat boleh buat. Akta terus siap. Ada apa? Orang time sembahyang Jumaat je. Penuh. Apa ni? Cari macam nak cari orang tak ada lesen. Kan biasa kan? Keluar enforcement. Penguat kuasa keluar. Nak cari orang tak ada lesen niaga. Macam tu lah. Time sembahyang Jumaat je. Khutbah je. Standby lah. Semayang je. Buf, keluar. Tengok. Islam. Tengok IC. Okey. Kenapa? Tak sembahyang. Musafir ke? Bukti apa? Tak ada saman. RM30 ke? RM100 ke? Kena buat. Kena buat sesuatu. Sebab peranan kerajaan ni besar. Peranan kerajaan besar. Besar pengaruh. Pengaruh kerajaan sangat besar. Okey, habis. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu. Kerajaan lagi. Macam mana? Baca, takkan nak langkap. Wajib atas diseksa akan mereka itu. Maksudnya seksa tu penjara. Sebat tu rasa macam banyak sangat. Sebat boleh sebat. Tak sembahyang sebat. Macam penjara lah. Kita tengok wakil. Kita tengok keadaan negara kita kan. Macam tangkap. Masuk lokap. Bukan penjara ke masuk lokap. 3 hari 4 hari. Tu masuk seksa tu. Sebelum tu mungkin denda. Kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga. Tu kena buat. Sebab yang ini, kalau perseorangan tak boleh buat. Mana boleh? Tak boleh buat. Bab-bab ni tak boleh. Dia hanya pemerintah yang terbesar je boleh buat. Akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Buat apa ni? Siapa yang tak sembahyang, kena buat salah satu tindakan. Bergantung kepada keadaan lah. Sebab kalau ikut hukum Islam, orang yang tak sembahyang hukumnya pancung. Hukuman tak buat pancung, mati. Maknanya orang tak sembahyang ni dia tak ada nilai. Dia lebih teruk daripada orang berzina, dia lebih teruk daripada orang mencuri merompak, dia lebih teruk daripada orang berjudi, dia lebih teruk daripada orang minum arak, lebih teruk daripada orang isap dadah. Tak sembahyang. Tapi kita nampak yang saya sebut tadi semuanya buruk. Tak sembahyang dia tak nampak buruk sangat. Dia panggil normalisasi.
Dulu lagi dah macam tu, dah normal. Tapi mencuri tidak dinormalisasi kan? Kalau katakanlah negara kita ni, kalau alah mencuri je pun, lama-lama mencuri biasa. Tapi kita tak gitu. Sebab apa? Sebab kena harta orang kan, harta kita. Sebab harta ni kita jaga. Sebab tu. Jadi kita tak normalkan mencuri. Sebab tu mencuri sampai sekarang tak normal. Tapi bak aurat dah normal. Padahal sama juga. Kita dah normal kan? Kita tu masuk masyarakat dah normal kan? Oh, tak tahu aurat biasa tu. Oh, anak Pak Imam tak tahu aurat. Dia jadi gitu je. Tak tahu aurat biasa lah tu. Jadi biasa. Jadi, kita yang normal kan? Ya, kalau kita tak normal kan, maka tak. Macam minum arak. Minum arak kita tak normal kan sampai sekarang. Maka, bila tengok minum arak tu nampak buruk. Berzina. Tak normal sampai sekarang. Maka kita tengok berzina tu buruk. Sembayang. Kita normalkan dia jadi biasa. Maka jadi biasa sampai sekarang. Normalisasi. Patutnya, tak sembayang adalah dosa yang paling besar berbanding dengan berzina, berbanding dengan berzina orang yang tak kahwin lagi. Berbanding dengan merompak, semualah. Nak tahu dosanya besar atau tidak, tengoklah hukuman. Lagi tinggi hukuman, lagi besarlah dosanya. Hukuman mencuri potong tangan. Dah sebut semua ni. Potong tangan dengan syarat tak boleh mati. Kalau mati tak boleh potong. Maknanya mencuri. Tapi tak sembahyang pancung. Mati. Maknanya yang ni hukumannya mati. Jadi hukumannya tak boleh mati. Tapi potong tangan. Mana lagi berat? Berat lagi tak sembahyang lah. Sebab suruh mati. Macam itulah baik sadada minum arak sebat. 40 sebat. Sebat tu pula tak boleh mati. Kalau mati kena ambil hukuman lain. Tak boleh hukuman sebat. Sebab nanti kalau sebat dia mati. Maknanya minum arak hukumannya tak boleh mati. Kalau mati, kalau dengan sebat menyebabkan mati, tak boleh hukum tu. Kena cari hukum lain yang lebih ringan. Tapi kalau tak sembahyang, tak ada hukum lain selain daripada mati. Tapi kita tak rasa sebab normalisasi tadi. Itu masalah. Okay? Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang keluar daripada waktunya sebab segan, bukan sebab engkar. Sebab segan tu apa? Apa segan? Malu lah. Malu tak sembahyang. Kenapa? Ada orang utara kat sini. Orang utara ni, bahasa utara ni bukan bahasa apa segan? Tak ada orang utara sini. Wah. Kalau tidak, jangan kita salah faham ni. Maknanya orang tu dia keluar, dia tinggal sembahyang sebab segan. Tak apalah, dia sebab dia segan. Seorang tak tahu Malu lah. Segan malu lah. Itu bahasa ni. Bahasa utara. Tengok kat live tu. Dia tulis apa? Orang Kedah habis menyahut dah tu. Seronok orang Kedah menyahut. Tu, ada tu. Tu, semua dah jawab dah tu. Tu, ada jawapan lah. Tu, berderek jawab. Kata apa ni? Penyegan ni. Apa jawapan dia? Malas. Orang utara panggil segan tu. Penyegan ni. Turun. Dah pukul berapa lah ni? Kerja. Penyegan. Pemalas. Orang utara. Sebaik ada orang utara kat live ramai. Kat sini semua tak ada orang utara. Sebab segan tu sebab malas. Bukan sebab engkar. Kalau dia tinggal sebab malas, sebab segan, penyegan, pemalas, bukan sebab engkar. Engkar ni apa? Sembahyang tak wajib. Itu engkar. Kenapa tak sembahyang? Tak wajib. Itu engkar. Sembahyang, kenapa tak sembahyang? Sembahyang mana wajib? Sembahyang yang macam mana wajib? Sembahyang pakai niat. Itu panggil engkar. Kalau kenapa tak sembahyang? Malah lah. Itu bukan engkar. Itu penyegan. Pemalas. Orang yang tinggal kerana pemalas, dia kekal Islam. Berdosa dan perlu dihukum. Tapi orang yang tinggal sembahyang kerana ingkar, dia bukan berdosa lagi. Kafir. Kufur. Sebab dia tolak kewajipan. Jadi kebanyakan orang tinggal sembahyang, malah bukan sebab dia kata tak wajib kan. Maka masih lagi Islam lah. Cuma ada hukuman. Jadi kalau sebab engkar, maka kufur lah ia kafir. Dia bukan masalah sembahyang aja. Apa saja. Puasa Ramadan, tak wajib. Kufur. Kenapa tak puasa Ramadan? Malas. Islam. Malah biasa, murah malah. Nampak? Kalau seseorang itu tak nak buat sesuatu ibadah yang diwajibkan, kan? Jangan tolak. Tak buat tu berdosa, kita kata berdosa. Tapi jangan tolak kewajipan itu.
Tolak kewajipan dengan tak buat, dua perkara yang berbeza. Tak buat belum tentu tolak. Cuma tak buat aja. Kalau tolak mestilah tak buat. Dah tolak memang tak buat. Jadi jangan tolak, jangan ingkar. Apa-apa yang kita tengok, apa-apa hukum hakam, jangan tolak. Jangan tolak hukum. Tak nak buat, itu hukum pekah, dosa. Kalau tolak hukum, kufurlah ia. Bagi orang yang tinggal sembahyang sebab pemalas, bukan sebab tolak sembahyang, disuruh taubat. Apa disuruh taubat? Dan sembahyang, dan suruh sembahyang. Jikalau tiada mengikut, kalau dia tak ikut juga, dibunuhnya. Dibunuhnya akan dia, atau diperangnya, atau lainnya, hingga mereka itu mengerjakan dia. Di perang tu yang tadilah sebut, saman apa semua, perangi. Bunuh. Kalau orang tu berjudi, tak boleh bunuh. Dah tangkap, judi lagi, berjudi, isap dadah, tak boleh bunuh. Isap dadah. Kemudian tangkap, masuk penjara, lepas balik, isap dadah lagi, tak boleh bunuh. Tapi kita tu yang kena gantung apa, mandatori lah apalah. Tapi dah tak ada dah. Hukum gantung tak ada dah kan? Ke tak jadi? Yang kata dibatalkan hukum gantung. Belum lagi? Belum lagi. Tapi dekat-dekat dah kot kan? Mana boleh? Mana boleh bunuh? Sebab isap dadah mana boleh? Isap dadah apa-apalah yang hukuman mandatori tu, yang gantung sampai mati tu. Mana boleh? Apa? Pengedar. Sampai kan ada tu, saya tengok tu. Dia 39B. 200 gram ke atas je. 200 gram. Alah, ciput. Dah kena gantung dah. 200 gram dah kena. Dia punya hukuman. Allah sikit je. Sedangkan bukan 200 gram. 200 kilo pun tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh bunuh. Bukan tak boleh hukum. Hukumlah penjara selama 475 tahun. Biar dia. Tak apalah macam mana pun. Cuma bunuh tu tak boleh. Yang boleh bunuh apa? Satu. Apa dia? Tak semayang. Tapi tak semayang tu, tak semayang, tak ada kena-mengena dalam undang-undang. Itu pula. Tengok kita tu. Tak betul lah kita punya. Tak center lah kita punya. Cara fikir tak betul lah. 3 perkara je dalam Islam yang kena boleh bunuh. Bila dia bunuh orang, terbukti bersalah, bunuh balik. Yang kedua, dia dah kahwin, berzina. Dah lah kahwin, pergi berzina juga. Dah ada halal, pergi cari yang haram juga. Bunuh dengan rejam. Yang ketiga, tak semayang. Tu je. Yang lain mana boleh bunuh? Mana boleh bunuh? Tapi kita bunuh yang lain. Yang satu tu tak bunuh, yang tak semayang. Sebab tu kita normalisasi. Kita tak terasa. Bila kata, Allah, ekstrimnya hukum ni. Kita dah lama dah kena jajah. Otak kita lama kena jajah dah. Lepas tu kita kasih ekstrim. Tak ekstrim pun. Habis, kalau bawa 200, 300, 400 gram ganja ke dadah ke apa, akhir sekali kena gantung, itu tak kasih ekstrim pula. Tak rasa pula. Tapi tak semayang, kata bunuh, ekstrim pula. Gitu pula. Kita dah lama dah kena. Otak kita tak betul lah. Macam mana? Dan haram lagi berdosa. Apabila diam olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat. Sama lagi, masih lagi pemerintah. Haram lagi berdosa olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat. Maksudnya pemerintah lah. Dia diam aja kalau orang tak semayang. Siapa ni? Daripada orang besar-besar. Orang yang ada pangkat, yang ada kuasa dalam negara. Siapa ni? Seperti raja. Jika mengetahui akan mereka itu, tiada mengerjakan yang tersebut itu. Dia tahu, tapi dia buat tak ada pesanan, tak ada apa, tak buat undang-undang, tak ada marah, tak ada apa. Maka berdosa. Orang yang besar-besar. Pemerintah. Kena fikir. Sebab tu kalau kita fikir sekali, kalau tengok apa ni, berdosa. Pemerintah pun boleh berdosa kalau orang tak semayang. Kalau dia tak peduli lah. Kalau dia dah suruh, dah buat akta, dah itu orang tak semayang juga, lepaslah dia. Yang berdosa ni dia tak peduli langsung. Kalau lah orang tak ada lesen, dia peduli sungguh. Tangkap, sita. Padahal nak menega, tapi alasan ni biasa, okey lah, kukuh lah kot. Alasan mengganggu lalu lintas lah, gitu gini kan. Okey lah, tak apalah. Cuma, taklah besar sangat kesalahan meniaga tak ada lesen. Maknanya bersungguh.
Apa lagi yang bersungguh? Bersungguh bila kesalahan tu dibuat. Tapi kalau tak semayang, tak bersungguh pun nampak. Malah tak pernah sebut pun, pemerintah tak pernah sebut pun pasal semayang atau tidak. Tak boleh lagi tu. Sepatutnya kena. Sebab dia ada tanggungjawab dia. Jadi, sebab itulah, tak memadai asal kita kata orang kampung kata apa. Tak memadai sekadar semayang bang. Semayang bang je. Aku semayang bang je. Tak memadai. Dia mesti fikir juga tentang pemerintahan. Kerana pemerintah je yang boleh ubah rakyat. Sama ada jadi baik atau jadi rosak. Kalau pemerintah tu, dia banyakkan rancangan-rancangan TV. Hiburan-hiburan melampau. Buat masuk budaya-budaya, apa nama? Hedonisma. Hedo apa benda. Nak sebut tak kerti. Ada istilah baru. Maksudnya yang tu lah jenis-jenis melompat-melompat atas pentah tu. Lepas tu LGBT tak payah cerita lah. Bawa masuk import. Kita dah tak ada import. Tok nenek kita dulu, bila ada seekor dua yang lembek-lembek ni pun dah serabut perut dah. Yang lembek tu kan. Satu kampung ada lembek tu, Allah dah serabut dah. Dah kata mak bapak dia macam tak nak ngaku anak dah. Mak bapak dia kata menconteng arang ke muka dah. Dulu. Sekarang normalisasi diimport. Bila import, budaya tu, lembek biasa lah. Sebab apa? Tu apa? Mak apa? Yang tu? Yang solek tu? Mak Andam tu namanya Pak Andam tu. Malah Mak Andam tu lagi cantik. Dia buat dia solek daripada perempuan. Jadi kita ni siapa ni? Orang surau masjid. Siapa nak kahwin? Anak. Lepas tu panggil yang make up siapa? Dia panggil. Normalisasi tu. Kita tak sedar. Lama. Biasa. Biasa je lah. Tengok tu. Pak Haji pun panggil untuk anak dia kahwin untuk solek. Pak Andam. Tak boleh sebut Mak Andam, lelaki. Dah jadi biasa. Dulu saya ingat dulu. Jadi macam air besar. Kalau boleh nak sorok anak tu. Tapi sekarang tak ada. Relax. Biasalah tu lembek-lembek. Yang lembek-lembek tu banyak kaya-kaya. Jual produk ni. Dengan lembek sotong dia tu. Orang dulu tak marah sangat sampai dia hantar anak dia pergi masuk askar tau. Keluar keras dia habis. Ambil kau nak lembek sangat. Hantar awal-awal lagi lah maksudnya. Jangan dah jadi 30-40 tak boleh buat apa dah. Maksud nampak sikit dah ambil kau rotan pukul. Yang lembek tu jadi keras juga. Jadi dah. Ni. Dia bukan lembut. Yang lembut ni lelaki dia ada yang tu lembut macam bukan lembut dia cakap apa lembut gitu kan. Mungkin hormon perempuan tu lebih sikit kat dia tapi dia cakap lembut tapi anak 12. Dia bukan lembut tu, ni lembut yang sotong ni yang au ni. Ni bukan yang tu. Kadang kita tengok kawan kita kan dia jenis slow macam lembut sikit kan. Dia cakap alah dia macam apa dia punya gerakan pun lembut. Bukan tu, bukan kita tak kata orang itu. Kita kata orang yang ni yang lembek ni yang sotong ni, geng-geng sotong. Jadi kena fikir sebab apa? Sebab rancangan-rancangan yang merosakkan siapa yang boleh buat undang-undang? Kalau kita pergi ramai-ramai bawa spanduk pergi hentikan rancangan-rancangan yang melalaikan, tak boleh. Tak boleh. Jadi boleh tak kita kata, janji aku boleh semayang, tak ada orang kacau aku pergi semayang naik kata masjid, surau tak ada kena tembak. Tak macam negara luar kena tembak. Aku boleh puasa, aku boleh pergi haji, dapat subsidi lagi, B40. Dapat subsidi banyak. Lepas tu aku gini, okey, settle. Jadi aku tak payah peduli kat yang lain. Yang lain. Tak boleh. Memang dia okey. Anak dia. Dengan pemerintahan yang tak peduli tentang agama. Kemudian dia letaklah hibur-hiburan. Jadi anak duk TikTok, duk joget. Anak Pak Haji dia joget. Macam biasa tengok. Cocok situ, cocok sini. Buka TikTok. Yang ni cuba buka TikTok. Buka try tu Kak. Saya tahu saya dah install lah. 3 bulan dah install. Baru 3 bulan. Pening oh. Rasa nak semain taubat oh lepas buka tu. Pening. Penin. Jadi itu apa? Anak-anak haji tu dia kata tak apa. Kenapa jadi gitu? Import luar punya budaya masuk. Import melalui rancangan TV lah. Nak import bagi apa lagi? Rancangan-rancangan import itulah. Jadi nak tak nak kena fikirlah soal pemerintahan. Kena fikir tentang kuasa politik. Kitab yang saya baca, guru yang kita rujuk tak mampu mengatasi arahan kuasa politik. Tak mampu.
Oh, haram. Tapi tak ada kuasa. Tak jadi apa. Haram kat dalam ni je lah. Luar tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh. Kena fikir. Bukan suka politik 24 jam. Kena fikir. Tu je. Jangan tolak. Kena fikir. Saya ingat masa COVID lagi tu lah. Ingat tak mula-mula masjid surau nak kena tutup? Kat Pahang dia kurang tutup sangat. Ni luar ni. Saya kat luar tu. Saya duduk Pahang tu 7 bulan. Masa bukan pindah. Memang duduk. Sebab sana tutup. Sini tak tutup sangat. Tak tutup. Jadi bila arahan untuk tutup dan orang tertentu je boleh datang, kan kecoh. Oh, kecoh kalau tengok media sosial. Tapi ada kot, dia orang mari kot ni. Yang kecoh-kecoh tak agak mari. Sangka baik, mari. Ada. Jadi bila kecoh orang semua marah. Tiba-tiba kerajaan bertegas. Tak boleh sebab membahayakan kesihatan kan. Tak boleh. Semua akur semua. Walaupun kalau kita bawa keluar kitab, tak boleh tutup. Gini ni antara tempat yang tak boleh tutup. Bawa keluar kitab. Tapi tetap juga tak layan. Tapi dengan kuasa arahan pemerintah, tegas. Tak boleh datang masjid. Yang datang sembahyang Jumaat, kalau berapa ratus orang itu, kena balik. Berapa ramai marah. Tak boleh sembahyang. Berapa ramai? Allah, tak boleh sembahyang lah. Masa tu je. Sekarang tak lagi lah. Yang marah-marah tak ada. Macam tu je lah. Tapi tak apalah. Tapi nak beritahu, semua terpaksa akur dengan kuasa politik. Semua kena akur. Kalau katakanlah, larangan datang ke masjid dapat kita semua patuhi ketika hari itu, sebab arahan tegas pemerintah, siap boleh tangkap apa semua kan. Kalau arahan yang tegas suruh sembahyang, samalah. Arahan yang tegas, jangan datang masjid. Orang marah, jangan datang. Buat undang-undang, buat akta, jangan datang. Atas sebab-sebab kesihatan. Tak apalah. Semua ikut tak? Ikut kan? Cuba terbalik. Arahan, semua orang mesti pergi masjid. Samalah, patuhlah semua. Sama je. Terbalik, yang ni suruh tak datang. Jangan datang. Mereka yang nak datang tak datang. Sebab arahan. Tukar je. Sekarang arahan, semua mesti datang. Sama, pakat-pakat datang. Kalau tidak kena saman. My Sejahtera tu. Bila last buka My Sejahtera? Dah lupa dah My Sejahtera. Apa benda My Sejahtera? Dah lupa. Kita mudah lupa. My Sejahtera tu boleh buat. Banyak boleh buat untuk masuk surau masjid. Setiap mesti datang surau masjid. Buatlah undang-undang macam mana pun. Jadi pergi, masuk sistem. Okey. Tiba dia ni dah 3 kali tak datang. Kejap datang. Radio car datang. Ni datang. Nak tangkap. Tangkap bukan apa pun. Pergi ke mana-mana pejabat agama. Masuk kelas 2-3 jam, 4-5 jam. Lepas tu hantar balik. Bagi apa-apa lah. Tu je, bukan masuk penjara pun. Boleh buat? Boleh. Halang orang datang masjid boleh. Orang marah pun akur. Habis tak boleh buat, paksa gitu. Kalau 3 kali berturut-turut tak datang maghrib, buatlah mula-mula buat maghrib dulu kot. Takkan nak buat terkejut lah. Buat maghrib dulu. 3 kali berturut-turut tak datang. Maka datang. Angkat, bawa pergi mana-mana. Bawa jangan gari. Tak ada gari lah. Gari bawa beg sikit. Gari sikit bawa pergi. Lepas kat sana, duduk sana 5 jam, dengar ustaz kena ceramah. Lepas tu balik. Boleh buat tak? Halang orang datang masjid boleh lah. Padahal orang semua marah. Ya tu akan ada orang marah. Tapi bila kuasa tu ada, kuasa pemerintahan ada, boleh kalau nak buat. Itu saya mungkin ekstrim sangat. Kuranglah sikit. Kurang kan, pandai-pandai lah. Itu kita biasalah. Kita nak bagi dia dramatik, kita up sikit. Tak payahlah macam tu. Buatlah. Mungkin tak naik kereta boleh. Mungkin naik kereta mayat ke apa ke. Buatlah macam mana pun. Biar nampak elok sikit. Mungkin jangan tak payah pakai gari, cuma pegang biar ada orang pakai polis. Nampak macam penjenayah sikit. Memang penjenayah pun tak sayang. Contohlah kan. Buatlah sendiri. Saya bagi idea je. Jahanam. Nak berhenti kat mana ni? Okey, boleh berhenti kat sini. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ni. Jangan buat mudah-mudah. Tak boleh mudah. Pemerintah tak boleh buat mudah-mudah. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu. Bukan sembahyang je. Sama juga zakat, puasa dan lainnya seperti sembahyang juga. Tengok, cuba kita fikir. Kalau undang-undang tak puasa. Ada undang-undang tak puasa. Kalau orang Islam tak puasa boleh tangkap. Ada undang-undang. Boleh buat? Okey, boleh buat.
Boleh buat. Undang-undang tak bayar zakat, nanti kena, ada undang-undang. Kalau tak bayar zakat, ada undang-undang. Ada. Bayar zakat, kalau tak bayar zakat, maka kena ada undang-undang, dia kena tangkap dan sebagainya. Suruh bayar. Dan kalau kita perhati, puasa, zakat, haji. Okey, haji. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah, ni rukun ni. Rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Ada tak badan dia? Perkim. Badan ni kan, badan tu waktu yang masuk orang asli Islam kan. Ada badan yang dikhususkan buat kerja untuk berkaitan dengan orang masuk Islam. Badan ada satu. Puasa. Ada badan yang pada bulan Ramadan tu dia tu lah macam tangkap, tapi cuma tak adalah hukuman tu tinggi sangat. Kan? Cuma buat masuk dalam kereta jenazah kan? Ada. Okey, ada. Ada puasa ada. Zakat, zakat memang top lah. Dengan iklan-iklan suruh berzakat kan. Memang top lah. Sebab apa? Duit kan. Memang ada. Ada enforcement. Kan ada enforcement. Semayang ada enforcement. Puasa ada enforcement. Zakat memang lah. Ada enforcement dia. Memang tu yang dah duit. Tu yang terbaik. Kita punya, Malaysia punya enforcement terbaik adalah zakat. Dalam bab rukun Islam. Okay. Haji, baik juga tabung haji. Ada enforcement dia. Tabung haji, antara yang terbaik di dunia. Sembayang ada? Tak ada. Sebab tu tak sembayang. Sebab tu 80% orang Melayu tak sembayang. Tak ada enforcement. Sedangkan puasa ada. Buatlah satu jabatan solat. Macam tu kot. Wakaf ada wakaf. Ada kan? Sebab apa? Duit. Betul ada. Payah betul. Zakat ada, boleh buat. Wakaf ada. Sembayang kan ada lah satu. Sebab apa? Puasa semua ada. Ada jabatan-jabatan yang terlibat. Sembayang tak ada. Kena ada lah. Buat. Dan setengah habis. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara atas sembayang dan mendirikan dia, membaikkan memelihara segala sunat rawatib. Masuk berhenti kat situ lah. Lepas ni habis dah. Bab tu habis. Tak tahulah ada lagi ke bab tu. Memelihara segala jenis sembahyang sunat. Masuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat, rawatib. Sekejap, nak tengok. Rawatib habis. Sembahyang sunat lagi, sembahyang sunat. Sembahyang raya. Kembali habis bab sembahyang sunat ni, kembali balik pemerintah balik. Ada balik. Bukan habis tu. Muka surat 133. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Ada lagi. Tak puas hati lagi. Syekh Daud tak puas hati lagi. Pesan lagi. Nanti dulu. Tapi setakat ni kata, panas kan? Dah panas kan? Kalau dah panas, bagi cool kejap. Kita cerita bab sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat berapa muka surat ni? 105, 132. 132. Dalam 20 muka surat lebih. Lepas ni cerita pemerintah balik. Ada. Sampai berapa muka surat ni panjang ni. Ni panjang. Wallahualam. Tangguh dulu. Kita sering tasbih kafarah dan salatan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.